Dua-dua kita ni, Coach Satya dengan saya, sama kita punya fikiran macam mana nak membuat Sarawak menjadi satu football team yang bagus, dan sasaran dia macam mana kita nak dapat meningkatkan mutu bola sepak di Sarawak, dan macam mana kita nak naik promotion untuk Superliga. Coach tak rasa kedudukan coach terjejas? Tak, saya tak rasa, sebab sama-sama kita menghormati kerja kita lah. Put this way, and sebagai jurulatih pun dari dulu selalunya saya very open. Saya selalu dengar tu option, tapi opinion tu memang saya dengar, tapi sometimes conclusion tu saya selalunya buat keputusan lah. Tapi saya rasa dengan kehadiran Satya, I think mungkin keputusan tu akan jadi lebih baik lah. Selain Mak Yu, kita juga difahamkan Taylor Regan akan join Sarawak United. Semua ini kita nampak lihat pernah berada di bawah bimbingan Coach Satya. Jadi pilihan itu sebenarnya Coach Satya ataupun Coach sendiri? Okey, bila first kita kena tengoklah kemampuan kita lah sebelum kita pilih player-player yang ada bertahap yang Super League lah. So kemampuan ni datang dari kita punya sponsor yang dihandle oleh Coach Satya. So I rasa bila ada kemampuan, kita boleh dapat membeli ataupun mentawarkan player yang lebih baik. So kalau you rasa siapa yang membuat keputusan, I rasa kemampuan bajet yang buat keputusan untuk membawa player-player ini masuk ke tim Sarawak. And ini akan membantu Sarawak mencapai matlamat dia dengan lebih cepat. Sementara itu, Satya turut akui hubungan baiknya dengan pemain memudahkan urusan persediaan pasukan itu musim depan. Tidak hairan nama-nama seperti Taylor Regan, Nosharul Idlan Talaha dan lain-lain percaya dengan apa yang mampu dibawa Sarawak United musim depan bersama dengan penampilan Satya sebagai pengarah teknikal di situ. Kalau macam tu, saya ada perhubungan baik dengan semua pemain. Cuma pegawai-pegawai yang cakap banyak. Ya. Dengan pemain seorang je yang tak ada perhubungan saya. Tetapi setahu saya lah, saya tak ada masalah dengan pemain-pemain. Itu yang Mak Yu sanggup datang, semua sanggup datang. Kalau mereka tak percaya dengan saya, kalau perhubungan saya tak baik, mereka mestinya tak nak datang ke main di Liga Premier. Tegas Satya Naden, Regan hampir pasti bakal menjadi kekuatan Sarawak United musim depan. Lagi 2-3 hari dia akan sign kontrak. Tetapi letter of offer dia dah terima. So dia telah mengatakan dia join kita. Dia adalah satu leader. Lepas tu keistimewaan dia boleh baca game dan suka. Dia pun ada skill-skill yang boleh guna untuk Liga Premier lah. Ya. Dan itulah satu-satu yang kepemimpinan dia pun tak adalah banyak masalah. Jadi antara perpindahan yang telah pun kita mendapatkan informasi tentang adalah penghijrahan Taylor Regan, bekas centre back pasukan Selangor yang dikatakan kini bakal menyertai Sarawak United untuk memperkuat jentera pertahanan pasukan tersebut menjelang kempen Liga Premier 2021. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang impak yang mungkin kita dapat lihat daripada Taylor Regan bersama pasukan Sarawak United, kita akan bersembang dengan legenda bola sepak Malaysia, Asmawi Bakri. Apa khabar Asmawi? Ya, baik Alhamdulillah. Kita nak memang menarik sikit tentang perpindahan Taylor Regan ni, kerana Taylor ni adalah seorang individu yang begitu popular di pentas bola sepak Malaysia, pernah beraksi untuk Negeri Sembilan dan juga Selangor. Tetapi sebelum kita bersembang tentang Taylor, terlebih dahulu tentang pasukan Sarawak United. Musim lepas, mereka mempunyai rekod defensif keempat terbaik di pentas Liga Premier, bolos hanya 16 gol dalam 11 perlawanan, diketuai oleh Demerson Bruno Costa, bekas pemain Shapir ANC dan juga Bali United. Persoalan saya kepada anda, apa logik di sebalik keputusan Sarawak United untuk mungkin merombak sedikit pasukan biarpun mempunyai rekod yang positif?
Okey, kalau kita lihat betul statistik melibatkan 11 perlawanan, ya, tak menghabiskan dengan kesemua perlawanan yang seperti mereka buat sebelum ni. Tetapi untuk menghadapi 11 perlawanan dengan rekod 14 jaringan gol, kemudian 16 gol, bagi saya ibaratkan average dalam pertandingan 11 perlawanan itu adalah fair untuk mereka. Balance untuk di bahagian serangan ada 14 gol melalui 11 perlawanan, iaitu tiap-tiap purata satu perlawanan ada satu gol, melebihkan mungkin ada 2-3 perlawanan melebihkan satu daripada satu jaringan, iaitu 2 gol. Dan untuk bolos, betul saya setuju, antara pasukan keempat yang memiliki tahap pertahanan kurang baik dan terbaik dalam Liga Perdana untuk 2020. Seharusnya saya lihat semua dari sudut pandangan keseluruhan waktu bertahan, iaitu pertahanan dan termasuk penjaga gol. Jadi 16 gol bolos daripada 11 perlawanan menampakkan sedikit kelemahan ketara di bahagian di kawasan pertahanan dan waktu bertahan pada pasukan Sarawak United. Dan itulah sebenarnya mungkin perubahan yang perlu mereka lakukan untuk mengimbangkan pasukan supaya mereka boleh menjadikan gol pada masa sama, tidak bolos gol untuk tiap-tiap perlawanan. Taylor Regan ni bukan nama yang kecil, nama yang cukup besar kerana bukan saja reputasi beliau di pentas bola sepak Malaysia beraksi untuk antara pasukan gegasi Malaysia Selangor, tetapi mempunyai nama dan juga reputasi yang besar di pentas bola sepak A-League juga. Tetapi hakikatnya, mengikut statistik Asmawi, bersama Selangor dalam 2 musim, Taylor Regan hanya membantu Selangor mencatat 3 clean sheet dalam 2 tahun. Setiap perlawanan yang Taylor beraksi, hanya 3 clean sheet dicatatkan oleh Taylor Regan. Jadi, apa yang saya nak tanya dengan Asmawi ni, bila melihat Taylor Regan ni, melihat reputasi beliau di Malaysia dan juga luar negara dan juga statistik beliau di Malaysia, apa sebenarnya kualiti ataupun reputasi sebenar beliau di atas padang? Pemain yang baik ataupun nama saja lebih besar? Okey, saya setuju daripada segi pendapat Kis tentang perkara ini. Okey, untuk Taylor Regan sendiri sebenarnya, waktu kalau ikutkan rekod dia pernah bermain dengan pasukan Negeri Sembilan sekali pada 2016. Okey, mungkin melibatkan sedikit prestasi tidak begitu baik sebenarnya daripada segi pemain pertahanan yang mengemudi bahagian terakhir untuk menyekam setiap pergerakan, tetapi duduk dalam ranking pemain yang mungkin nama besar. Mungkin sedikit advantage kepada Taylor Regan ni datangnya untuk ke Selangor United ni, ke Sarawak United kerana dia datangnya dari pasukan Selangor, satu nama besar, satu nama megah. Tapi pada hakikat, pada pandangan saya, sebenarnya Taylor Regan menghadapi kesukaran, menghadapi sedikit kepayahan, menghadapi sedikit tekanan kerana dia beraksi di dalam satu liga, iaitu Liga Super yang kompetitif, di mana sedikit tekanan diberikan daripada pasukan-pasukan lawan ke atas pemain pertahanan seperti Taylor Regan di pasukan Selangor. So maksud saya di sini, mungkin kelibatnya atau ada nanti perpindahan dia ke Sarawak United mungkin tidak memberikan satu impak yang besar sebagai pemain pertahanan di Sarawak United nanti, kerana apa yang saya maksudkan di sini, kerana mungkin sedikit percaturan perlawanan permainan di dalam Liga Perdana itu kurang kompetitif. Saya tidak menidakkan kompetitifnya pasukan-pasukan lain dalam Liga Perdana untuk melakukan gerakan serangan yang banyak, tetapi untuk Liga Perdana kita dapat lihat sikit margin ataupun untuk tiap-tiap pasukan bertanding untuk dalam Liga Super ni agak begitu kurang tekanan diberikan kepada pasukan yang bertahan. Terima kasih Asmawi. Apa yang menarik tentang pasukan Sarawak United adalah dengan kemasukan individu seperti Taylor Regan, Mat Yo di bahagian hadapan, dikabarkan Lee Chang Hoon dan juga Uche Akbar bakal memperkuat pasukan ini. Sudah tentu agak menarik untuk kita melihat apa strategi dan juga kebolehan mereka di atas padang musim depan.